Assalamualaikum, kami dari kelas DIE 5C dari kumpulan 4 yang mendapat tajuk seni tari yang dilarang dalam Islam dan cara menanganinya. Saya Nur Maisara binti Andy. Saya Nur Amira binti Mama Afendi. Dan saya Nur Atira binti Rosdi. Okay, penghargaan kami untuk menyiapkan folio ini adalah pertama sekali kami bersyukur terhadap Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberi keberkatan dan keizinan untuk kami menyiapkan folio ini dalam masa yang telah diberikan, dan tidak lupa juga kepada Ustazah pensyarah kami iaitu Ustazah Angku Rohana banyak membantu dan beri tunjuk ajar kepada kami untuk menyiapkan folio ini seperti yang telah ditetapkan, dan tidak lupa juga kepada ahli kumpulan yang lain mengambil part masing-masing untuk menyiapkan folio ini dengan baik. Dan ini adalah rubrik isi kandungan. Okey, ini merupakan kertas cadangan tugasan. Okey, dalam folio ini terdapat pendahuluan. Di sini saya dan juga ahli kumpulan lain memberi maksud seni tari, permulaan seni tari dalam Islam. Selain daripada itu, seni tari yang dilarang dalam Islam dan cara mengatasinya. Kami senaraikan 5 contoh seni tari yang dilarang dalam Islam dan cara mengatasinya. Hukum menari dalam Islam dan contoh seni yang dilarang, penutup dan rujukan. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan seni tarian? Ianya merupakan gerakan berirama dan juga membawa maksud pengucapan jiwa manusia melalui gerak-geri berirama yang indah. Setiap tarian mempunyai tujuan dan maksud tertentu. Hal ini menjadikan sesuatu persembahan tarian itu menjadi menarik kerana ia hanya akan ditarikan apabila berlakunya sesuatu peristiwa dan pada masa-masa tertentu. Seni tarian juga bentuk karya seni yang berkembang dan terus dilestarikan oleh masyarakat seiring dengan perkembangan zaman. Seni tari terbahagi menjadi beberapa kelompok iaitu tari tradisional, tari kreasi dan tari kontemporari. Okay, dalam aspek Islam, terdapat perbezaan pendapat antara yang pro dengan yang kontra seni. Seni Islam ini terbentuk pada permulaan Islam dengan cara sederhana dan hanya dilakukan oleh orang-orang yang datang dari luar Jazirah Arab seperti orang-orang Sudan, Ethiopia dan lain-lain. Ilmu seni tari diperkenalkan pertama oleh Al-Farabi melalui kitabnya yang berjudul Ar-Raqsu wa Zafnu. Pengaruh kitab ini masih dapat dilihat dalam tari zapin, tari tradisional dan riau. Tarian Islam menawarkan rasa kepuasan batiniah iaitu spiritual bagi manusia. Budaya tari dalam masyarakat Muslim disajikan secara artistik dalam bentuk tertentu ajaran Islam tentang tauhid keesaan Allah. Okey, seterusnya adalah seni yang dilarang oleh Islam dan cara mengatasinya, iaitu seni tarian. Yang pertama adalah tarian yang menampakkan aurat dan bercampur antara penari wanita dan juga penari lelaki dan terdapat unsur-unsur yang membawa kepada keburukan atau maksiat. Hal ini jelas dilarang dan ditegah dalam Islam. Hiburan yang melampau merupakan salah satu punca keruntuhan akhlak remaja pada zaman sekarang, khususnya kepada wanita yang amat penting untuk menjaga kehormatan dan diri daripada fitnah maksiat, dan mereka juga disarankan untuk menutup aurat dengan sempurna, dan hal ini agar tidak menimbulkan syahwat bagi yang melihatnya dan dapat menjurus kepada kemaksiatan. Hal ini diperkuatkan lagi dengan hadis, perintahkan isterimu memakai pakaian di sebalik pakaian luar supaya tidak menampakkan bentuk tubuhnya. Hadis ini mengingatkan agar wanita untuk menjaga pemakaian mereka dan yang dapat menarik perhatian khalayak ramai untuk melihatnya,
yang dapat merendahkan kehormatan seorang wanita. Kaum lelaki juga perlu menjaga pandangan mereka untuk menghindari kemaksiatan. Setiap manusia perlu beringat akan siksaan neraka dan juga dosa daripada perbuatan-perbuatan yang melampaui batas di dalam Islam. Okay. Hal ini dapat dicegah dengan beriman dengan tauhid asma wa sifat yang merupakan tauhid tentang beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang memberi keyakinan kepada kita bahawa Allah itu Maha melihat, Maha mendengar dan Maha pemberi balasan. Yang akhirnya akan melahirkan kesedaran pada diri manusia untuk tetap patuh dan berada dalam landasan syariat Islam. Yang kedua adalah tarian yang menyerupai orang-orang kafir dan mempunyai unsur tarian yang bertentangan dengan ajaran dan batas Islam. Antara tarian yang menjadi popular pada masa kini adalah tarian reva yang merupakan satu jenis tarian baru yang menjadi fenomena dalam kalangan remaja sekarang ini. Tarian reva ini pada asalnya merupakan tarian yang dilakukan oleh remaja-remaja di barat. Oleh itu Allah melarang hamba-Nya yang beriman menyerupai orang-orang kafir dalam perkataan dan perbuatannya. Daripada dalil Al-Quran, janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain kerana jalan-jalan itu menceberaikan kamu dari jalannya. Hal ini jelas dinyatakan dalam Al-Quran bahawa perbuatan yang disusuli dengan pengetahuan untuk mengelakkan diri daripada meniru dan juga menyerupai dengan agama lain. Setiap umat Islam perlu berhati-hati dengan menjauhi diri daripada perbuatan yang menyerupai orang kafir. Hal ini dapat dicegah dengan tindakan tegas oleh pihak kerajaan dan juga mufti negara khususnya untuk pengharaman ke atas majlis-majlis tarian yang membawa kepada keruntuhan akhlak remaja dan akidah mereka dan mengeluarkan fatwa-fatwa agama untuk menghindari dari kesalahfahaman. Penegasan dengan menutup dan membatalkan konsert seperti ini juga perlu penjelasan dengan lebih terinci oleh pihak berkuasa dan pihak agama kepada anak-anak muda untuk memberi kefahaman agama yang cukup kepada mereka agar tidak terpesong dari landasan agama dan lebih mengagungkan budaya barat dalam kehidupan mereka. Okay, seterusnya, tarian yang dilakukan itu dilihat keterlaluan dengan muzik-muzik rancak yang dimainkan yang dapat melalaikan dan melekakan. Hal ini dapat membuatkan seseorang itu meninggalkan kewajipan dan tanggungjawab sebagai seorang hamba atau individu yang perlu dilaksanakan. Maka hiburan seperti ini dilarang. Bahkan dalam Islam juga menegaskan agar umatnya menjauhkan diri daripada perkara yang sia-sia dan melampaui batas. Tidak asing pada zaman sekarang ini, tarian K-pop khususnya yang berasal daripada negara Korea yang paling banyak mendapat sambutan oleh anak-anak muda pada masa kini. Ramai penggemar mereka khususnya dari golongan wanita yang terlalu taksub dengan artis mereka hingga melalaikan. Bukan sahaja dari segi agama, malah dari segi pembelajaran dan juga kehidupan juga tidak dicakna. Okay, sebagai umat Islam, scroll bawah. Sebagai umat Islam, kita perlu bersederhana di dalam sesuatu perkara terutamanya hiburan agar tidak menjauhkan jiwa dan diri daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hiburan adalah fitrah manusia yang inginkan kegembiraan tetapi perlulah berpada-pada sehingga tidak melalaikan hati supaya tidak berpaling dari agama dan tanggungjawab sebagai hamba. Seterusnya adalah tarian yang mempunyai unsur pemujaan yang menjerumuskan pelakunya ke dalam perbuatan syirik dan kekufuran adalah jelas haram dan berdosa. Hal ini juga berkaitan dengan akidah kita agar tidak keluar dari batasan syariat Islam. Antara contoh tarian tradisional yang mempunyai unsur pemujaan adalah seperti Makyun yang popular di Kelantan dan merupakan tradisi masyarakat di sana. Unik juga adalah salah satu bentuk tarian pemujaan juga yang menjadi kepercayaan masyarakat Melayu yang dapat menyembuhkan penyakit dengan meminta pertolongan daripada 7 puteri. Hal ini jelas merupakan sesuatu amalan yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana kita tahu bahawa syirik adalah dosa yang paling besar. Okay,
Jadi melalui aplikasi TikTok yang amat popular pada kalangan remaja, pada masa kini banyak terdapat cabaran ataupun challenge yang dibuat oleh anak-anak muda beserta tarian-tarian yang dibuat mengikut rentak lagu. Antara yang tular baru-baru ini adalah Lati Challenge, iaitu salah satu bentuk tarian yang dibuat dengan cara tarian yang mengenakan pakaian ala-ala tradisional Nusantara dan berubah wajah pakaian mereka menyerupai hantu ataupun iblis. Hal ini jelas ditegaskan dalam Al-Quran yang bahawa menyamai diri dengan orang-orang kafir adalah termasuk dalam golongan orang-orang yang fasik dan juga keji. Tarian seperti Lati Challenge adalah menyalahi akidah umat Islam dan adalah tidak wajar untuk mengikuti. Perkara ini juga termasuk dalam tasyabuh, iaitu menyerupai sesuatu kaum yang yang dilarang dalam hadis. Okey, kita jelaskan pada syirik. Syirik adalah dosa yang tidak akan mendapat keampunan dari Allah melainkan dengan kehendaknya. Segala amalan pemujaan adalah daripada iblis dan ia jelas hukumnya haram. Iblis adalah musuh utama Islam dan akan menyesatkan umat Islam dengan apa juga cara sekalipun. Dan kita sebagai umat Islam hendaklah tidak menyukai perkara-perkara yang dilarang oleh Islam dan mencegahnya dengan mengajak dan menasihati orang lain dengan tidak terlibat dengan perkara tersebut yang boleh menjatuhkan akidah dan kehormatan umat Islam, iaitu dengan amal ma'ruf nahi munkar. Dan selama-selama iman adalah mencegah dengan hati, iaitu membenci perkara tersebut. Okay, last adalah tarian yang memberi kemudaratan amat dilarang oleh Islam, seperti tarian yang datang seiring dengan penggunaan dadah yang memberi kemudaratan, iaitu penyakit kepada tubuh badan. Dadah adalah digunakan dengan memberi tenaga supaya dapat menari sepanjang malam dan melupakan masalah. Kesan ini dapat menjadikan penari khayal dan amat mudah untuk menjurus kepada kemaksiatan dan merosakkan maruah diri lain, bercampur sosial sehingga berlaku hubungan terlarang dan juga memberi kemudaratan seperti berlakunya penyakit HIV AIDS secara tidak langsung. Maka makan dan minum yang haram tidak akan mendatangkan kebaikan dan boleh mengancam kesihatan. Okay, begitu juga dengan tarian yang mengakibatkan kecederaan dan bahaya kepada anggota tubuh seperti yang popular baru-baru ini juga adalah Kiki Challenge yang banyak dilakukan oleh golongan muda, iaitu dengan melompat dari kereta sambil menari mengikut rentak lagu. Dan banyak dilakukan di jalan-jalan raya yang boleh merisikokan kemalangan. Selain itu dapat memberi pengguna jalan raya lain yang boleh mengakibatkan kesesakan lalu lintas. Ini jelas memberi impak yang negatif kepada diri sendiri dan juga orang lain. Larangan ini daripada Al-Quran yang berfirman, dan janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi sesudah Allah menyediakan segala yang membawa kebaikan kepadanya. Iaitu larangan ini adalah untuk melarang hamba-Nya daripada melakukan sesuatu yang memudaratkan diri sendiri dan juga orang lain. Larangan Allah merupakan sifat belas kasihan dan kasih sayang ke atas hamba-Nya. Jadi sebagai umat Islam, kita perlulah menghindari perkara-perkara yang dilarang oleh agama demi mengekalkan kesejahteraan dan kehormatan kepada kehidupan. Okey, seterusnya hukum menari dalam Islam. Al-Quran bukan sahaja mengatur hukum menolak jabatan dalam Islam, hukum tidak sengaja mendahului imam ketika solat berjemaah, hukum solat berjemaah dengan wanita yang bukan muhrim, hukum berjabat tangan dengan bukan muhrim dalam Islam dan hukum lainnya. Allah juga mengatur hukum menari dalam Islam. Allah berfirman dalam Quran Al-Isra ayat ke-37, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan al-marah kerana sungguh kamu tidak akan menembus bumi dan tidak akan sampai setinggi gunung. Imam Al-Qurtubi juga menjelaskan tafsirnya, itu juga dengan Syekh Al-Faqih Muhammad As-Shalih Al-Qutsaimin dan juga dengan lain. Okey, hukum menari ada dua mazhab, iaitu mazhab Safiyah dan juga mazhab satu lagi. Okey, yang pertama Hasyiah Al-Qalyubi dan Umairah. Yang kedua Imam
An-Nawawi. Yang ketiga Ibnu Hajar Al-Haytami. Dan mazhab kedua adalah mazhab Hanbaliyah. Okey, ini adalah daripada imam-imam. Hukum menari wanita di depan lelaki nan haram, iaitu adalah asalnya makruh tapi dilakukan di depan lelaki non muhrim menjadi haram. Yang membolehkan jadi makruh itu adalah bila di depan sesama wanita, sesama muslimin lah. Okey, lelaki muslim juga dilarang memandang wanita yang tidak halal baginya dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Okey. Hukum menari di depan suami. Di depan suami hukum adalah wajib atau makruh. Okey, menari di depan suami ni adalah salah satu syarat untuk dapat pahala oleh seorang isteri dan juga satu kunci kebahagiaan rumah tangga. Contoh seni tradisional, tari tradisional yang dilarang, pertama sekali makyung. Makyung ni berasal dari petani iaitu di selatan Thailand, menggabungkan unsur ritual, lakonan dan tarian yang digayakan muzik vokal dan instrumen, lagu, cerita dan teks percakapan yang formal dan bersahaja. Nama makyung ini dikaitkan dengan upacara di pawang cuba menyembuhkan penyakit yang dirasuk melalui nyanyian. Tujuan tarian makyung ini adalah untuk pemujaan. Manakala ulit mayang Ulit mayang bagi Mia lah. Okay. Ulit mayang ianya merupakan tarian tradisional Melayu yang berasal dari Terengganu. Ianya dimainkan dengan berlatar belakangkan alat muzik tradisional seperti gegendang, rebana dan gong. Tetapi prop yang paling penting ialah pinang atau kelapa, ialah mayang pinang atau kelapa. Mayang ini perlu diasap ke menyam dan disapu minyak kelapa. Ulit mayang ini bertujuan untuk amalan pemujaan, menyembuh penyakit dengan meminta pertolongan tujuh peteri. Yang ketiga adalah kuda kepang. Ianya merupakan sejenis tarian pahlawan kuda yang berasal dari Jawa, Indonesia. Antara peralatan muzik yang terlibat ialah angklung, sebuah gendang, beberapa gong, bonal iaitu cak lempung, sarung, jido, kenong, sekurang-kurangnya 9 kuda, sebatang pecut dan serantai tali sepanjang 30 meter. Okey, pemain kuda kepang memerlukan sekurang-kurangnya 25 orang, 9 penari, 5 pemain muzik, 2 sebagai bomba pemulih dan selebihnya adalah sebagai penjaga kawasan. Namun, tarian ini dilarang dalam Islam kerana ada unsur pemujaan untuk orang masih hidup menjalin hubungan dengan roh orang mati. Ianya juga dimainkan untuk membersihkan desa atau kampung dari roh jahat atau malapetaka. Okey, kesimpulannya adalah seni adalah penjemaan rasa indah yang terkandung dalam jiwa manusia. Dilahirkan ke dalam bentuk yang dapat ditangkap oleh pendengaran, penglihatan atau dilahirkan dengan penghantaran gerak. Kesenian Islam adalah kesinambungan daripada kesenian pada zaman silam yang telah berkembang dan dicorakkan oleh konsep tauhid yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kesenian Islam juga memiliki khazanah sejarahnya yang unik. Seni juga dijadikan sebagai alat penyebaran agama, mengukuhkan amal kebajikan dan kebaikan di kalangan umat. Ianya juga dapat dirasa, bertindak balas dan dihayati. Dalam seni terdapat macam-macam bahagian dan mempunyai masalah yang tersendiri, antaranya seni suara, seni tarian, seni rupa dan seni sastra. Dari sudut pandangan Islam, kesenian ini mungkin termasuk yang diharamkan kerana asal-usul tarian ini dikatakan dari dewa. Tapi di zaman era globalisasi, seni tari bukanlah sesuatu yang mudah dilupakan, malahan sering mendapat tempat di hati dalam kalangan masyarakat terutamanya remaja. Okay, dari tugasan ini, kami dapat rumuskan bahawa kreativiti seni tari dapat kami kembangkan dan menambah sehingga mulai dari menentukan tajuk dan tema sampai konsep gerakan seni tari. Kami menyarankan agar
anda dapat mempelajari seni tari dan mencuba mengembangkan kreativiti dan imajinasi anda untuk dapat lebih memahami dan menggali potensi dalam diri agar lebih memperkaya wawasan dan pengetahuan berkaitan seni tarian. Sekian.